أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب رياض الصالحين للإمام زكريا شرف النووي، وصاحب مترجم هذا الكتاب لحضرة المرحوم العارف بالله المربي الحبيب أحمد بن محمد بن سمين، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أصرف مصالح، وعلى من نوى المتقدمين في هذا المسجد، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قد ضاقت هيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومواله. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulakan bab yang ke-61 ini, bab berkenaan tentang melarang seseorang itu daripada memiliki sifat bakhil, sifat bakhil. Ada jemaah yang menanyakan kepada saya berkenaan tentang selawat yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang selalu saya baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Ini selawat ini ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi radhiyallahu anhu, dan disusun beberapa bacaan-bacaan yang disusun beberapa bacaan-bacaan yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memetik daripada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, disusun, maka jadilah dia sebuah wirid yang dinamakan wirid tersebut Wirdul Latif, wirid yang lembut, yang dibaca pada setiap pagi selepas subuh dan menjelang masuk waktu maghrib. Penutup daripada wirid ini ada selawat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Allah, limpahilah ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahi bab rahmatillah, pembuka segala pintu rahmatnya Allah. Maksudnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka seseorang itu dapat rahmatnya Allah. Ya. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, sebanyak yang terdapat di dalam ilmunya Allah, yaitu rahmat-rahmat Allah itu melengkapi segala-galanya. Yang Nabi SAW jelaskan, rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatnya aku, yaitu rahmatnya Allah, yang diturunkan kepada Nabi, menjadi milik Nabi, wasi'at kulli syai', tersebar kepada setiap sesuatu. Sebab itu rahmatnya Allah, ada kalanya rahmatnya Allah itu berupa ilmu, ada kalanya rahmatnya Allah itu berupa rezeki, ada kalanya rahmatnya Allah Ta'ala itu merupa hajat, ada kala rahmat Allah Ta'ala itu merupa mustajabnya hajat kita. Itu maksudnya adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Selawat dan salam yang terus menerus bersama dengan keabadian di bawah kerajaannya Allah, juga terhadap keluarga dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi radhiyallahu an, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Ada beberapa jemaah yang WhatsApp dengan saya minta ijazah selawat ini. Seperti mana hajatnya jemaah ini, tapi minta maaf saya tak layak nak kasih ijazah, sebab kita masih ada guru para jemaah sekalian. Tetapi sebagai menyampaikan hajat jemaah yang bertanya, ini di antara selawat yang saya dapat ijazah daripada beberapa guru-guru saya. Salah satu daripadanya adalah Tuan Guru Syekhuna Al-Futuh Al-Murabbi Al-Mursyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Juga saya dapat ijazah selawat ini daripada guru kami Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri. Juga kami dapat ijazah selawat ini daripada Munsib Al-Hawtah Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habshi, yang baru-baru ini anaknya datang ke Singapura, iaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Habshi. Dan juga kami dapat ijazah selawat ini daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad
Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, cicit daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, kami diijazahkan selawat ini untuk dibaca pada setiap hari tidak kurang dari 300 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini kami dapat dari ijazah daripada beberapa guru-guru kami yang saya sebut tadi namanya satu persatu, dan dianjurkan untuk dibaca selawat ini setiap hari, ya, paling sedikit 300 kali. Jadi awak cari mana hari yang awak dalam satu hari, mana waktu yang awak kosong, baca 300 kali. Ataupun mungkin nak duduk 300 kali panjang, jadi awak bagi 5. Bagi lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Baca satu hari satu malam sebanyak 300 kali. Kami seperti mana jemaah, ada beberapa jemaah yang WhatsApp kepada saya, seperti mana saya dapatkan ijazah selawat ini daripada Tuan Guru Syekhana Al-Futuh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, Wal-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri, Wal-Habib Al-Munsib Al-Hawta Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga Munsib Siyun Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Kami mengijazahkan kepada para jemaah dan juga yang WhatsApp yang berhajat untuk mendapatkan ijazah ini, kami ijazahkan. Ada yang bertanya juga kepada saya, apa faedahnya ijazah? Apa faedahnya ijazah? Baik, ijazah itu seperti kalau awak sekolah, awak dapat sertifikat, cert. Maka apabila awak melamar kerja, katakan awak sebagai engineer, awak lamar kerja, dia akan tanya mana awak punya cert. Maka awak akan tunjukkan awak punya cert. Ya, maka ijazah seperti itulah. Berarti kita mempunyai ikatan batin dengan fulan bin fulan yang memberi ijazah kepada kita. Yang memberi ijazah kepada kita mempunyai ikatan batin kepada orang yang memberikan dia ijazah. Yang orang yang memberikan dia ijazah ada hubungan ikatan batin dengan orang yang memberinya ijazah. Maka begitulah seterusnya. Itulah yang disebut dengan ijazah, ataupun disebut dengan sanad para jemaah sekalian. Sanad itu mata rantai, yaitu rantai seperti kita tengok rantai itu terikat antara satu dengan yang lain, bersambung satu. Ya. Maka ijazah ataupun sanad, ada juga para alim ulama memperjelaskan al-isnadu bid-din. Ya, al-isnadu minad din. Ya, sanad itu atau ijazah itu daripada agama. Ya, laula sanad laqala man syaa syaa. Kalau bukan kerana sanad, ijazah, siapa saja boleh mengatakan laqala man syaa syaa. Siapa saja boleh mengatakan aku pun begitu, aku pun begitu, aku pun begitu. Itu dia. Ya, seseorang itu kalau mempunyai sanad, mempunyai ijazah, berarti dia mempunyai ikatan batin dengan orang-orang yang dia mendapatkan ijazahnya sampailah kepada pengarang tersebut. Ya, sampailah kepada pengarang tersebut. Dan alhamdulillah kami juga, saya Al-Fakir juga mempunyai sanad kitab Riyadhus Shalihin ini,
sampai kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kalau usia kita panjang, pengajian ini masih diteruskan. Ya, apabila selesai 2 jilid daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, insya-Allah kita akan kongsikan bersama ya sanad hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Baik, untuk tidak membuang masa, mari kita mulakan bab yang ke-61. Telah pun kita baca ayat yang pertama dari bab yang ke-61, bab yang memperjelaskan melarang seseorang itu daripada sifat bakhil dan kikir, syuhah, ya, pelukik, kedekut dan pelukik. Itu dia. Telah pun kita baca permulaan daripada bab ini. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala hanya memasukkan 2 potong ayat Al-Quran. Ayat yang pertama telah pun kita baca, maka kita masuk kepada ayat yang kedua. Di dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ya, wa man yuqa, boleh juga dibaca wa man yuqa, ya, itu huruf qaf. Ya, huruf qaf itu di dalam ilmu Al-Quran, ya, juga di dalam ilmu fiqh, ilmu fikih, ya, disebut di dalam kitab-kitab fikih ulama-ulama dahulu kala seperti Imam Zakaria Al-Ansari rahimallahu taala, ya, juga Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhaj Imam An-Nawawi, dan juga di dalam kitab Majmu' Imam Syairazi rahimallahu taala, ya. Asal usul di dalam ilmu bahasa Arab, huruf qaf itu disebut dengan ga, ya, disebut dengan ga. Cuma ada sedikit perbezaan pendapat para alim ulama. Diperjelaskan boleh seseorang itu membaca Al-Quran di dalam atau di luar sembahyang dengan menyebut huruf qaf itu dengan sebutan ga. Ihdinas siratal mustaqim, boleh. Ataupun mau disebut seperti huruf qaf, ihdinas siratal mustaqim. Cuma ada ulama-ulama yang memperjelaskan, sekiranya di kawasan kita itu, seperti di negara kita Singapura, sebutan huruf qaf itu disebut dengan qaf. Jadi untuk tidak menjadikan fitnah dan huru-hara, ya, sebab tidak masyhur di negara kita sebutan huruf qaf itu dengan qaf, maka digalakkan orang yang membaca Al-Quran di dalam solat ataupun di luar solat dengan membaca huruf qaf itu dengan qaf. Jangan baca huruf qaf itu dengan qaf. Ya. Sekiranya kalau orang itu sudah memang di kawasan, katakan di negara kita Singapura ini sudah termasyhur, kalau orang ini, katakanlah Ustaz Hasan, dia biasa kalau baca huruf qaf itu dengan qaf, maka kalau Ustaz Hasan dalam solat ataupun di luar solat, kerana telah masyhur, banyak orang dah tahu dia baca dengan ga, maka boleh dia baca dengan ga. Ya. Ada juga ulama fiqh memperjelaskan sunnah hukumnya, ya, sunnah walaupun tak banyak ulama yang menyokong. Ya, ada juga ulama jelaskan sunnah kalau di dalam solat rakaat pertama Fatihah itu kita sudah membaca dengan huruf qaf, ihdinas siratal mustaqim, boleh rakaat yang kedua kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ataupun sebaliknya. Juga ada ulama membahaskan kalau sekiranya akan timbul fitnah kerana tak sesuai di contoh di negara kita, ihdinas siratal mustaqim itu tidak sesuai, takut jadi fitnah, maka jangan baca ihdinas siratal mustaqim, baca ihdinas siratal mustaqim. Begitu caranya. Ya, ini yang dijelaskan oleh
para alim ulama. Jadi kalau awak dengar ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Jangan cepat menyalahkan, oh ini salah ni. Oh jangan. Sebab ada keterangan-keterangan fiqh, kitab-kitab fikih yang besar-besar ada jelaskan berkenaan tentang bacaan seperti ini. Ya, kalau awak ke wilayah negara Hadramaut, bacaan Quran mereka tidak seperti bacaan Quran kita di Singapura. Ya, Quran kita di Singapura sama bacaannya seperti di Mekah, di Madinah, itu menurut qiraat Imam Abi Hafiz. Kalau di Hadramaut bacaan Al-Qurannya menurut qiraat Imam Abi Amr Ad-Duri rahimallahu taala. Dua-dua orang ini sahabat Nabi. Dua-dua dapat daripada Nabi SAW. Beza sikit saja. Ya, kalau macam di Hadramaut membaca, kita baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, huruf mim itu kita panjangkan sikit. Maliki Yaumiddin. Di Hadramaut tidak. Di Hadramaut dibaca Maliki Yaumiddin. Itu dia. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kita baca anzartahum. Kalau di Hadramaut tidak, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Itu dia. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di Hadramaut tak baca gitu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu dia. Ya, ma'kul. Itu dia. Ya. Dan sunnah juga hukumnya, kalau di Hadramaut biasanya baik dia jadi imam ataupun bukan jadi imam, mereka akan sambung kalau baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca gitu. Kita tak, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia. Ya, semua tu boleh. Ya, semua tu boleh. Cuma sebab itu kalau kita belajar fikih, ulama-ulama selalu memperjelaskan orang yang mau pimpin, orang yang jadi ketua, contoh ketua solat, imam lah. Ya, mesti orang yang faqih. Ya, orang yang faqih. Biasa saya dah terbiasa dengan lughat Hadramaut disebut faqih. Orang faqih ni apa? Alim dari segi hukum fikih. Bukan hanya dia tahu rukun, syarat, batal, sunat, makruh, tidak. Bacaan pun kena tahu. Sebab itu di antara guru-guru kami, guru-guru Al-Quran saya di Hadramaut, almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Sa'ad Al-Idrus radhiyallahu an. Ya, mungkin Ami Alwi pernah jumpa Ami Sa'ad. Makabal Ami Sa'ad. Habib Sa'ad Al-Idrus, beliau meninggal pada hari Selasa pagi. Ya, sudah lebih daripada sudah nak masuk 10 tahun dah meninggal dia dah. Ya, beliau meninggal hari Selasa pagi tatkala beliau mengajar kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Tengah baca kitab Ihya Ulumuddin tu, beliau sebut Allah, diam. Meninggal dia. Ya, orang wali Allah besar. Beliau mempunyai sanad Al-Quran. Ya, boleh baca macam gini, boleh baca macam gini, boleh baca macam gini, boleh baca macam gini. 40 macam. 40 sanad. Ya, selalu anak-anak muridnya datang ke masjid, nanti bila baca Quran, ya, dia solat sunat. Anak murid tu kalau salah baca, dia bila habis solat sunat, dia akan pusing. Dia tunjuk, ghalat qira'at. Tengok, ya. Ini guru Al-Quran, masya-Allah, ya. Dia alhamdulillah, waktu saya di Hadramaut, kita ambil sanad Al-Quran dengan beliau, kita baca Quran dengan beliau 30 juz, dan kita hafal Quran dengan beliau, dan beliau tanya dengan saya, negara engkau baca Quran dia dengan apa? Saya bilang dengan Imam Hafiz Habib. Jadi jangan baca Imam Ad-Duri, haram kata, nanti jadi fitnah. Terus saya bilang, kalau saya nak baca Ad-Duri macam mana Habib? Kalau engkau jadi imam, umumkan sebelum angkat takbir cakap, ya, nanti baca Quran ini kita nak baca dengan riwayat Imam Abi Amr Ad-Duri. Jadi tak jadi fitnah. Kalau jadi fitnah, haram kata. Tengok, supaya Al-Quran ini terjaga dan tidak mudah untuk dipermain-mainkan. Begitulah dia.
Ya, begitulah dia. Baik. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi? Allah Taala sebut di dalam surah At-Taghabun. Bab ini satu hadis dia para jemaah sekalian. Bab yang ke-61 ni, bab apa? Bakhil ni, pelukik ni. Ya, kedekut ni, satu hadis saja. Ya. Jadi sempatlah insya-Allah ya. Sampai waktu Isyak ni sempat nanti insya-Allah. Habib Sa'ad Al-Idrus ni orangnya apa nama? Ihya'ul Lail. Tak tidur malam. Tak tidur malam. Sepanjang saya berada di Hadramaut selama 5 tahun, jarang kita dengar Habib Sa'ad itu tidur malam. Kalau nak pergi ziarah, kita datang ke Masjid Imam Segaf, Imam Syekh Abdul Rahman As-Segaf. Ya. Apa nama? Nanti Habib Sa'ad ada dekat situ. Ya. Nanti kita nak ziarah beliau, beliau selalu jelas apa adalah beliau kata, engkau nak ziarah aku? Katanya. Ya. Sebab malam kita tidur, tapi Habib Sa'ad ni malam tak tidur. Awal para jemaah sekalian. Ya. Bila kita bilang sama dia, Habib, kita nak ziarah Habib, dia tengok muka kita. Engkau mau ziarah aku? Katanya. Dia senyum. Apa pasal? Boleh ke kau ziarah aku? Aku malam tau. Ya. Bila kita minta waktu, kadang-kadang dia bilang apa? Ta'al ba'da nisful lail, dia bilang. Datang lepas jam 12 malam. Dia tak tidur pada jemaah sekalian. Tu dia. Ya. Pagi jangan kacau. Pagi lepas duha, lepas breakfast dia makan sikit, tidur. Ya. Nanti lagi 1 jam nak zuhur, dia bangun. Itu dah tak tidur dah. Sampai jumpa besok lagi nanti. Begitulah dia. Ya. Allah yarham Habib Sa'ad bin Ali Al-Idrus. Masya-Allah. La ilaha illallah. Satu-satu guru-guru kita ni dah tak ada. Sedih kita. Sebab guru tak ada ni susah. Ibarat anak hilang orang tua. Ya. Kalau ada orang tua senanglah. Kita boleh mengadu, kita boleh manja-manja, ya. Bahasa orang Jawa kita boleh ngempeng-ngempeng, ya, ya. Ya, kita boleh jumpa dia, ya. Tapi bila tak ada guru ni, sedih para jemaah sekalian. Masya-Allah. Ya, sedih. Saya masih ingat bila hari terakhir saya dekat Tarim, saya jumpa Habib Sa'ad. Saya minta oleh-oleh dari beliau. Ya. Beliau buka songkok, beliau pakaikan kat kepala saya. Sil ila Jawa katanya. Ya. Orang-orang tua, Habib-Habib dekat sana, dia tak tahu Singapura, Malaysia semua dia tak tahu. Dia tahu Jawa. Jawa. Ya. Pulau Jawa. Jadi saya minta oleh-oleh dari dia. Dia pun ambil songkok dia. Dia pakaikan kat saya, dia bilang sil ila Jawa. Dia bilang bawa pergi Jawa. Dia bilang. Jadi bawa pergi Pulau Jawa. Jadi bawa baliklah. Ya. Bawa baliklah dia. Ya. Sepanjang saya kat sana saya belum pernah dengar Habib Sa'ad itu mengadu. Aku susah, engkau boleh tolong aku? Tak ada. Walaupun dia susah, dia tak pernah mengadu dengan anak murid. Ini guru sejati ni, masya-Allah. Guru sejati tu, masya-Allah. Saya sampai tahu yang Habib Sa'ad susah itu daripada orang lain. Ya. Jadi kita anak murid ni kita tolong guru. Ya. Kebanyakan ada sebagian ulama-ulama di Hadramaut tu mereka orang alim tapi orang susah. Jadi biasa kalau saya ke Hadramaut tu para jemaah sekalian, saya bawa duit. Banyak bawa duit. Ya. Firhat bulan Syaban lalu ni pernah ikut saya ke Hadramaut. Ya. Saya Firhat, saya nak pergi toilet. Pegang ni beg saya. Ya hayya min Iskandar. Ayo Al-Idrus, Sa'ad Al-Idrus. Ayo, na'am sahih. Na'am. Firhat bilang, Ustaz, tebal ni beg Ustaz ni. Pegang Firhat. Ya, adalah. Ada apa Ustaz adalah? Ini dalam ada duit banyak. Firhat bilang, alamak adalah. Hati-hati Firhat, amanah orang. Jadi saya ke Hadramaut, nanti saya tahu kedai-kedai yang mana para alim ulama dekat sana ada hutang. Sebab mereka orang susah. Ya. Jadi saya pergi dekat kedai tu, saya tanya dengan orang kedai. Ada tak Habib ni, Syekh ni, guru ni hutang dengan kau? Nanti dia buka buku. Ada berapa hutang dia? Kita bayarkan. Saya bayarkan. Ya. Begitulah dia. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, tak pergi Hadramaut lagi? Saya senyum je. Malu saya para jemaah sekalian. Sebab guru-guru dekat sana tak pernah mengadu susah. Habib Umar tu tak pernah cakap
tolong aku tak ada duit. Tak pernah cakap Habib Umar. Dia ada hutang segala macam, tak pernah cakap. Ya, jadi kita ni anak murid kalau pergi sana ni, tangan kalau kosong tu malu nak menghadap guru. Nak menghadap guru tu malu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. Habib Umar tu sampai sekarang, kalau sampai datang ke Singapura pun, habis kuliah, habis apa, kalau ada orang masjid, kalau ada jemaah kasih duit, Habib Umar tolak. Tapi kalau bilang, Habib, ini untuk Darul Mustafa, sekolah, Habib ambil. Ya, kata Habib, aku datang bukan untuk minta duit. Aku datang untuk menyebarkan dakwah Rasulullah. Jadi, aku tak perlu duit. Masya Allah. Oh, Allah yarham Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Hakata, begitu dia. Saya diceritakan oleh seorang anak murid Syekh Umar Al-Khatib. Dia pernah datang kelas Syekh Umar di Masjid Abdul Razak ini. Syekh Umar duduk kat ujung sana. Sekali je pernah datang. Sekali. Lepas tu tak datang lagi. Setahun tak datang. Lepas tahun dia datang, Syekh Umar panggil sama dia. Awak dulu pernah datang saya punya kelas tahun lepas. Awak pakai baju ini, datang begini, awak duduk sini, begini. Apa pasal sudah tak datang lagi? Oh, dia bilang, minta maaf Habib, saya tak ada duit mau datang. Habib, Syekh Umar kasih duit. Ini saya kasih duit. Tiap-tiap minggu datang. Nanti kalau sudah habis, cakap lagi, saya kasih lagi. Oh, Masya Allah. Ini betul-betul ya. Allahu Akbar. Ibarat apa, macam duit tu keluar daripada sejadah lah. La ilaha illallah. Hakata, subhanallah. Ya. Baik. Di dalam surah Taghabun, Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala ya, memperjelaskan. Ya, dalam surah Taghabun Allah Ta'ala berfirman, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara daripada sifat pelukik di dalam hidupnya, di dalam jiwanya, kedekut di dalam hidupnya dan jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Berarti kita hidup di negara, kita hidup di dunia, jangan ada sifat pelukik. Sampai ada juga para alim ulama jelaskan, kita ada apa sahaja, ada ilmu pun, ya, baik itu ilmu apa saja, ilmu dunia, ilmu akhirat, kalau orang minta, kasih. Jangan pernah tak kasih. Jangan pernah tak kasih. Ya, saya lihat sendiri depan mata saya. Bukan anak murid Habib Umar. Tahu-tahu datang, ya, dulu Habib Umar datang di Masjid Abdul Alim Siddiq. Ya, waktu tu masjid lama, masjid, bukan masjid yang sekarang baru ni, tak. Masjid yang lama. Itu bukan anak murid Habib Umar. Tahu-tahu datang, salam Habib Umar, dia cakap dengan saya, can you translate to Habib? I need something from him. Saya bilang bismillah. Tu Habib pun tengok saya, Habib tanya, Yagul, kata Habib. Apa dia cakap? Saya bilang, Habib dia ada hajat, dia perlukan sesuatu. Fadal, kata Habib. Dia bilang apa? Habib, ana mau ente punya sarban dan ana mau ijazah sarban. Ya. Kalau ikut betul-betul tak boleh kasih. Kalau ikut ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu sarban, tak boleh kasih. Sebab tu bukan anak murid. Ada keterangan para alim ulama, awak mau sarban guru, awak mesti jadi murid dia. Awak mesti jadi murid dia. Dan para alim ulama bahas, apa tu murid? Ya, bahasa Melayu kita bilang murid, itu padahal bahasa Arab tu murid. Apa murid? Maksud murid tu apa? Dia memperhambakan diri dia kepada orang tersebut. Dia jadi hamba kepada orang tersebut. Orang tu kalau panggil dia pukul 2-3 pagi, datang, kena datang. Itu nama dia anak murid. Tapi Habib Umar punya cara ni bagaimana? Ya, dia senyum saja, dia buka sarban dia pakaikan kepada kepala orang tersebut. Ya, lepas tu dah pakai, orang tu cakap, Habib, can I take your turban? Ya, kata Habib, Yagul. Habib, saya bilang Habib, dia nak Habib punya sarban, dia nak bawa balik. Khudu, kata Habib. Ambil, kata Habib. Ambil. Ya, kata Habib Umar, khudhul imamana fi sayyarah. Ambil kita punya sarban ada dekat dalam kereta. Jadi saya ambil, Habib, terus Habib pakai sarban yang baru. Kalau ikut betul-betul tak boleh pakai. Tak boleh. Dari segi ilmu adab, ilmu sarban, tak boleh. Tak boleh. Ya, tak boleh. Sama juga kalau kita mau datang rumah orang. Kita kena minta izin dengan orang tersebut. Zaman sekarang macam mana cara kita minta izin? Ke telefon.
Boleh saya datang? Kalau tuan rumah tu bilang apa? Ustaz Hasan ya? Ya. Saya nak datang rumah ustaz boleh? Saya bilang, tak boleh. Tahu-tahu awak datang. Macam, saya ada hak. Saya tak buka pintu. Biar awak nak cakap saya sombong, cakaplah. Kalau ikut betul-betul lah. Betul dia. Ikut betul-betul. Ya, tapi lihat, ini cara orang yang faham dengan apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dia tidak mahu dalam dirinya ada sifat bakhil, ada sifat kedekut. Dia kasih sahabat. Ya. Saya sampai bila terjemahkan, translate kepada Habib Umar tu, muka saya sendiri merah. Saya bilang ni dalam hati pada, ini mana punya samdul? Minta maaf ya, kasar bahasa dia. Mana punya orang ni? Habib boleh tenung saya, dia beliakkan mata dengan saya. Berarti apa? Dia tahu apa kat dalam hati saya. Orang wali tu Haji Masilan, ya Allah. Ya Allah. Akhirnya bila naik kereta, saya cakap dengan Habib, Habib minta maaf Habib. Tadi saya marah dengan orang tersebut. Kata Habib, atansa ma qala rabbak, kata Habib. Engkau lupa apa Tuhan kau cakap dengan kau? Habib bacakan saya ayat Quran ni. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Atansa ma qala rabbak. Ya, tersenyap saya. Ya, alhamdulillah kita ada guru yang tegurkan kita. Alhamdulillah. Ya. Sebab itu beberapa bulan yang lalu bila ada majlis haul Habib Munzir, ya, banyak para alim ulama datang. Habis majlis tu, ya, slipper saya tak ada, hilang slipper. Hilang. Jadi abang Habib Munzir tu, Habib Nabil tu, Ustaz Hasan, ana besok pulang Jakarta kan? Iya, Beb. Ana belum ziarah Habib Noh. Boleh bawa ana ziarah sekarang Habib Noh? Bismillah. Firhat drive kereta. Saya kaki ayam pergi makan Habib Noh. Ya. Pergi makan Habib Noh, ya. Lepas tu dah hantar Habib Nabil balik hotel. Lepas tu saya balik rumah. Saya telefon isteri saya. Minta air satu gayung, keluarkan taruh dekat luar rumah. Isteri saya dah, alamak, dia. Sebab apa? Alamak, ya, dulu adalah pernah kita sakit dulu. Betul orang tua-tua kan. Kalau dah balik lepas 12 malam tu cuci kaki kan dia. Jadi saya dah pukul 1:30 pagi. Isteri saya dah takut, saya bilang jangan takut, tak ada apa-apa. Ini berkat majlis haul, slipper hilang. Jadi pergi makan Habib Noh pun tak ada slipper. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Saya teringat ayat ini dan teringat Tuan Guru Al-Habib Umar bin Habib. Tak apalah, kita halalkan. Mungkin orang tu terlepas pandang, ini slipper aku, ataupun mungkin dia tak ada slipper, jadi dia tengok slipper ni cantik, okey pakailah, tak apalah. Habis ceritalah, tak apalah. Ya. Mudah-mudahan hari ni tak hilang slipper. Ya. Ada tak kalau orange bos ada kesian. Kita nak yatim, bapak tak ada, mak tak ada. Baik para jemaah sekalian. Adapun hadis-hadisnya, maka sebahagian besar daripadanya telah dihuraikan di dalam bab di muka sebelum ini. Ya, berarti apa? Sebahagian daripada hadis-hadis yang berunsur, yang ada nasihat dari Rasulullah tentang bab kedekut, bab pelukik sudah banyak dijelaskan. Maka Imam Nawawi datangkan satu saja. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ittaquz zulma, ya, ittaquz zulma, takutlah kamu semua ataupun jauhkanlah diri kamu semua daripada perbuatan kezaliman, penganiayaan. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyam, kerana penganiayaan itu, kezaliman itu merupakan macam-macam kejahatan. Ya, berarti apa? Melakukan satu kezaliman dia merupakan salah satu daripada beberapa kejahatan. Wattaqusyuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan juga takutlah kamu, jagalah diri kamu daripada sifat bakhil, sifat kedekut, sifat pelukik, kerana ia telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Salah satu daripadanya Qarun. Kita sebut bahasa Melayu karun. Kita bilang harta karun. Itu karun tu bahasa Melayu. Bahasa Arab Qarun namanya. Sebut dekat dalam Quran. Pelukik tak dia? Pelukik. Akhirnya apa jadi para jemaah sekalian? Dia dengan harta dia semua ditelan oleh bumi.
Sampai dijelaskan Qarun tu kalau dia minum air, gelas dia emas. Orang kalau datang ketuk pintu rumah, dia sembunyikan gelas dia. Ada orang tanya, engkau minum air dengan gelas emas ya? Emas, saya bilang. Air apa kau minum? Tak boleh tu. Apa pasal? Nanti kalau kau tahu air apa, kau nak minum air aku, habis air aku. Ini kedekut tak hidung masin para jemaah sekalian. Kita tak mau jadi macam gini, tak mau. Ya, kita mau kongsi, share para jemaah sekalian. Ada barakahnya. Kalau awak ke Hadramaut para jemaah sekalian, majlis-majlis maulud, majlis-majlis roha, majlis-majlis pengajian seperti ini, selalu nanti akan dibagi-bagikan air di dalam gelas ataupun gayung yang besar. Ya, nanti dibagikan kepada para alim ulama yang ada kat depan. Dia tak minum satu gayung kasi habis. Dia minum sikit, lepas tu dia bagi. Dia minum sikit, dia bagi. Dia minum sikit, dia bagi. Dia minum sikit, dia bagi. Begitulah dia. Ya, gayung-gayung dia banyak para jemaah sekalian. Dia minum sikit, dia minum sikit, dia minum sikit. Dekat negeri kita tak biasa buat gini. Mungkin kita minum sikit nak bagi orang tak biasa. Ada orang mungkin dia geli. Ada orang lagi tak boleh. Covid. Covid kau. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat bakhil itu, sifat kedekut itu adalah yang menyebabkan mereka suka mengalirkan darah sesama mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan pada mereka. Orang kalau sudah sifat tamak, sifat kedekut, sifat bakhil, semua dia bilang dia punya. Baik harta, baik pangkat, baik apa sekalipun. Urusan agama pun ada orang juga bakhil kedekut. Ya? Tamak pun ada. Engkau pasal belajar dengan dek tu? Aku tahu dia dulu. Kecil-kecil dekat kampung, dia lari bogel. Contohlah katakan. Contoh katakan para jemaah sekalian. Kenapa dia kena cakap macam itu? Itu kan keaiban orang. Biarlah dia nak belajar dengan siapa. Faliyatafadhal, silakan. Yang penting ilmunya betul. Kalau ilmunya tak betul, bolehlah kita panggil. Kau jangan belajar dengan dia. Sesat tu ilmu dia. Okeylah. Ini ilmu betul, biarlah. Tak apa. Sekali-sekali dia nak tukar angin, ya silakan. Kenapa kita mau jadi orang pelukis? Ilmu bukan milik kita, ilmu milik Allah. Selesai. Ya, tak jadi masalah. Ya. Ada orang begitulah dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Lain kalau kita bahas berkenaan tentang adab antara murid dengan guru. Itu lain cerita. Antara adab murid dengan guru. Bagaimana para jemaah sekalian? Haram hukumnya dan tidak ada berkat dan tidak ada manfaat bagi murid tersebut kalau dia belajar dengan guru tu tak habis kitab tu, dia tinggalkan guru tu, dia belajar dengan guru lain. Haram tu. Ya, sampai-sampai dia beza-bezakan guru. Haram hukumnya. Dari segi bab adab itu haram, tak manfaat tu ilmu tu. Tak manfaat sama sekali tu ilmu tu. Ya, tak manfaat. Dan ada juga sampai para alim ulama jelaskan doanya guru kepada anak murid semua dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada tak dimakbulkan. Cuma satu je tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau anak murid itu memang dia biadab dengan guru, tak ada akhlak dengan guru, su'ul adab, kurang ajar dengan guru, doa guru tak sampai pada dia. Tak sampai pada dia. Itu kalau kita cakap bab adab para jemaah sekalian. Bab adab. Kita kalau bahas bab adab para jemaah sekalian, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi anhum ajma'in, mereka kalau duduk belajar dengan Nabi tak bergerak. Sampai diperjelaskan apa? Oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Burung kalau hinggap dekat atas kepala tu, burung tu tak terbang. Berarti apa? Dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Tu dia. Ya? Dulu ada salah satu daripada guru-guru kami di Hadramaut. Ya, Allah yarham Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Abang kepada Habib Salim Asy-Syatiri. Ini Habib Hasan jangan buat main. Kebal sama Habib Hasan buat. Ya. Jangan buat main. Ya. Tak salah Amir Alwi datang Tarim dulu. Saya jumpa Amir Alwi kat Tarim. What's the year Habib? Get to Tarim. 2001 2001. Ya. Ini Habib Hasan jangan buat main. Amir Iskandar tahu Habib Hasan? Hasan tu Syekh tahu. Dia kalau mengajar anak murid tu kalau duduk gini, dia tengok tu anak murid dia panggil enta talib munafik. Enta talib munafik. Macam mana ni depan guru duduk diam. Ni saya cakap gini,
Bukan saya marah awak tau, tak. Ini kita pengajian umum, lain. Lain kalau awak datang rumah saya, ustaz saya nak belajar dengan saya nak belajar dengan ustaz. Be careful. Ini pengajian gini okeylah, tak apa, tak jadi masalah. No problem. Ya. No problem. Ini umum. Kalau saya garang-garang semua orang tak belajar nanti susah dah anak. Begitu. Ya. Dan Habib Hasan Syadri ni kadang-kadang ya, dia mengajar anak murid baca kitab, dia tengok anak murid, dia tengok gini. So, dia kalau panggil anak murid tu dengan wajah yang merah, adalah tak kena anak murid tu. Dia panggil, dia tanya, engkau semalam subuh apa asal lambat? Kenapa tak ikut takbiratul ihram dengan imam? Yang dinamakan seorang penuntut ilmu tak boleh tinggal takbiratul ihram dengan imam. Tinggal takbiratul ihram dengan imam, itu anak murid sudah tak ada harapan. Tak ada harapan. Habis dah, nombor dah. Tapi kalau dia panggil anak murid tu, dia senyum, dia panggil. Inti apa khabar? Kif halak? Inta bikhir? Sihat, baik. Jemput datang rumah makan. Itu anak murid ini macam. Gitulah dia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita daripada sifat-sifat bakhil, sifat-sifat kedekut, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita hakikat adab, akhlak dengan diri sendiri, dengan orang tua, dengan sesama manusia, dengan anak, dengan isteri, dengan suami, dengan guru, dengan Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada akhlak. Hakadha. Al-Fatihah. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alaina wa an jami'il muslimin wa an Allah yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salah al-jasad wal ruh wa tawbat al-nasuh wa an Allah yarzuqna al-ilma wal amal wa yahfazna min az-zayg wal zalal wa an Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز بالرضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يأتون الرواه والقراءة في هذا المسجد آل عبد الرزاق وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان على من نوى أسلفنا الصالح على من نوى المتقدمين في هذا المسجد على من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.